Assalamualaikum dan selamat malam. Aku Iqmal. Kita bertemu lagi dalam MAK Channel. Macam biasa, pada Rabu aku akan ceritakan tentang kisah-kisah seram untuk korang. Oh, jap. So, kepada yang belum subscribe, minta tolong korang subscribe dan support kami. Bagi kami ada semangat sikit lah untuk update video yang akan datang. Okey, pada minggu lepas aku pernah cerita kat korang pasal aku pernah bekerja sebagai seorang guard dekat sekolah berasrama penuh Gombak. So, pada minggu ni aku akan ceritakan tentang pengalaman aku bekerja sebagai seorang guard dan diganggu di dalam masjid. Mesti kau rasa pelik kan, macam mana kena ganggu dalam masjid. Kalau kau nak tahu macam mana gangguan tu, jom layan cerita aku ni sampai habis. Okey, cerita dia sebenarnya macam ni. Pada suatu hari aku dapat kerja di shift malam. Aku ditemani kawan aku ni. Kawan aku ni nama dia Din, bukan nama sebenar. Okey, kita pendekkan cerita. Aku dengan Din ni akan pergi clocking pukul 2 pagi. Sebenarnya pergi clocking ni seorang-seorang je, disebabkan kami berdua ni penakut. So kami pergi clocking sama-sama lah, jalan sama-sama. Macam biasa aku pergi clocking dari satu tempat ke satu tempat. Tiba sampai dekat tempat satu clocking ni, ada kejadian pelik berlaku. Tempat clocking ni terletak dekat tingkat atas sekolah, tingkat atas sekali di bangunan sekolah. Yang peliknya, kejadian pelik ni berlaku bukan dekat diri aku, tapi dekat kawan aku, Din tadi. Tiba-tiba Din ni, waktu aku nak naik tangga, tiba-tiba Din ni dia lebih laju dari aku. Dia pecut aku, dia naik dulu. Aku pun dah rasa pelik lah dekat dia ni. Kenapa berani dia pergi seorang-seorang? Dah lah naik tangga, pecut aku dulu. Lepas tu dia boleh gelak-gelak seorang-seorang pula. Berangan kata kawan aku ni kan. So sampai je kat tingkat atas, aku tengok Din tadi pun dah nak sampai kat tempat clocking tu. Sebelum dia sampai tu aku panggil dia. Aku jerit nama dia ni, suruh tunggu aku. Oi Din, tunggu aku. Bila Din ni dengar suara aku, tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti, dia jadi kaku. Dia jadi tak bergerak. Memang keras dia kat situ. Aku tengok dia dari jauh, aku rasa pelik dah dia ni, kenapa dengan dia ni kan. Aku pun teruskan clocking dan aku ajak dia turun balik. Aku turun sampai kat bawah, dia ni pun tiba-tiba tanya kat aku, bukan ke aku dengan dia tadi waktu naik tangga. Aku cakap lah kat dia ni balik. Bila masa lah aku naik tangga dengan dia, dia jalan dulu, dia laju, dia tinggalkan aku kat belakang. Dia ni dah, muka dia dah pucat. Lepas tu aku tanya kat dia ni apa pasal kau gelak tadi. Dia kata dia tengah borak dengan aku. Maksudnya kat situ dia ni tengah berjalan dengan seorang yang menyerupai aku. Dan dia berborak-borak. Dia tak sedar pun yang aku tinggal kat belakang. Sampai kat atas tadi, waktu aku panggil, barulah dia sedar. Tu dekat bawah ni dia dah jadi pucat. Aku pun tak nak fikirlah pasal benda tadi yang berlaku kat Din tu. Aku pun tenang kat Din, kata mungkin kau mengelamun kat tadi. Aku ajaklah dia buat clocking last sekali dekat belakang dia makan. Dekat belakang dia makan ni dia ada satu store. Store ni dia berdindingkan grill besi. So kau boleh nampak lah apa dalam store tu, semua pekas-pekas dewan makan tu, mop, nyapu, semua kau boleh nampak. Sampai belakang dewan makan tu, aku pun clocking lah untuk yang last kali ni. Lepas habis aku clocking, aku suluh lah keadaan sekeliling sekolah tu kan. Mana tahu ada pencuri ke, orang buat maksiat ke. Aku suluh-suluh, sambil tu aku suluh lah sekali dalam store tu. Atau ada orang tengah nyorok ke apa ke kan. Aku suluh dalam store tu. Sekali imbas aku tersuluh satu makhluk yang agak menyeramkan lah. Sebab aku tersuluh, aku memang nampak mata dia memancarkan cahaya merah. Mata dia memang merah. Dia macam kita. Dia bentuk macam kita, macam orang. Tapi yang peliknya makhluk tu, dia melekat dekat dinding. Aku lepas sekali imbas aku tersuluh kat makhluk tu, aku tarik terus aku punya torchlight. Aku ajak Din gerak di situ. Memang aku tak nak tunggulah kat situ. Sampai dekat pos, aku pun duduk dalam pos tu dengan perasaan tak tenangnya.
Din pandang muka aku pandang muka Din. Kami memang senyap je dalam 5-10 minit tu. Aku pun tak nak bercerita lah tentang apa-apa benda tu, sebab kita orang dalam shift malam, sebab kita orang pun akan buat vlogging lagi kan. Tiba-tiba Din ni pula buka cerita. Dia tanya kat aku apa benda tadi. Aku memang tak sedap hati. Aku nak sedapkan hati dia, aku nak sedapkan hati aku juga. Aku cakap kat dia lah, yang kita ni sebenarnya tengah penat kerja dari pagi sampai malam kan. So aku cadang kat dia, kita pergi tidur kat masjid lah. Lepas Din dengar aku ajak dia tidur kat masjid tu, Din pun setujulah nak tidur dekat masjid. Mungkin dekat masjid ni lebih selamat, tenang, selesa kan. Pada pukul 2.45 macam tu, aku sampai kat masjid. Masjid ni adalah sekolah. Aku sampai dekat masjid sekolah tu. Aku pun pergi dekat saf kedua yang terakhir dekat belakang. Kami pasang kipas dan kami mula baring nak tidur. Aku tak sampai berapa minit, memang aku dah terlelap. Tapi sayangnya lah, aku tak lama pun aku terlelap. Dalam 45 minit macam tu, waktu aku tengah tidur, tiba-tiba aku rasa aku punya pinggang kena cubit. Aku buat bodoh lagi, aku tak nak fikir kan. Lepas tu tiba-tiba aku punya kaki kena tendang. Aku buka mata, aku tengok yang buat tu Din. Pasal Din cubit-cubit aku ni, aku pun duduk lah nak marah dia. Tengah aku nak duduk tu, tiba-tiba pintu belakang masjid tu, pintu belakang masjid terbuka. Dia slow-slow je dia terbuka. Aku tengok pintu tu, dah kenapa angin kot. Tiba-tiba pintu tu tertutup dengan lajunya. Dia hempasnya pintu tu. Aku terus terkejut. Aku terus baring balik. Aku cakap kat Din, apa benda tu? Din kata dia pun tak tahu. Lepas tu aku pandang balik pintu tu terbuka balik dengan slow. Dan dihempas balik pintu tu. Benda tu berulang. Aku tanya kat Din, dah berapa lama jadi lah? Din cakap benda tu dah jadi sejak dari tadi lagi. Sebab tu dia kejut ke aku. Aku cakap kat Din, kita abaikan je lah, kita tidur je lah. Pejam mata dia tak sentuh kita. Dia cuma main pintu je. Abaikan je lah. Tak lama lepas tu, dalam 5-10 minit lepas tu, tiba-tiba ada pula bunyi mikrofon pula. Dah macam-macam benda main dalam tu. Bunyi mikrofon dia macam bunyi orang tengah test mic. Orang ketuk-ketuk mic, test mic. Tapi bunyi dia berulang-ulang kali. Sama macam pintu tadi. Memang berulang-ulang. Memang dalam masjid tu sekarang ni memang bising betul lah. Aku dengan Din dah pandang aku pun dah pandang Din. Kami memang nekat untuk lari. Aku pun baru je nak lari, baru je nak langkah 2-3 langkah lari. Aku dengan Din ni terpandang lah ada satu lembaga hitam dekat tengah-tengah masjid tu. Lembaga hitam ni macam kita, macam manusia, macam kita. Tapi dia duduk antara dua sujud. Dia tengah duduk antara dua sujud. Dan di depannya ada rehal. Dekat atas rehal tu tak ada apa-apa buku, tak ada Al-Quran ke, tak ada mukadam ke, memang tak ada. Macam lembaga ni tengah mengaji. Kami nampak lembaga tu, memang kami tak berani nak pergi pintu sebelah. Kami patah balik belakang. Aku baring, Din pun baring, sama-sama tutup muka. Kami dah tak tahu nak buat apa dah. Aku cakap kat Din, kau bacalah apa surah yang kau tahu. Kau bacalah apa benda yang kau boleh buat. Kau doa banyak-banyak. Kita tahan je lah sampailah pukul 5. Dalam masa pukul 5 tu memang aku semua benda aku bacalah, doa, surah, apa semua, nasib semua aku bedal. Tapi dalam pukul 5 tu yang menyelamatkan kami. Waktu pukul 5 tu akan ada announcement daripada ketua asrama, dari ketua asrama lelaki dan ketua asrama perempuan. Announcement dia untuk kejutkan pelajar-pelajar untuk bangun solat subuh. Disebabkan announcement tu, pintu yang terbuka tertutup tadi tu adalah dalam sejam lebih terbuka tertutup. Terus tertutup je terus. Dia dah tak terbuka dah. Terus stop pintu tu. Yang mikrofon tadi pun dah tak ada bunyi. Yang lembaga hitam yang tengah mengaji tu pun dah gaib, dah hilang, dah ke mana. Aku dengan Din pun dah fikir lah, inilah peluang kita nak lari.
Aku dengan Din apa lagi cepat-cepat buka langkah 1000. Kami memang terus keluar daripada masjid tu sampai dekat pos pintu masuk utama. Dekat pos pintu masuk utama adalah lagi 2 orang guard. Baru je sampai situ aku kena marah dengan pakcik guard kat bawah tu. Pakcik guard tu cari kami tak ada dekat pos. Pergi mana? Dia cari keliling tak ada, dekat dia makan tak ada, dekat padang tak ada, dekat masjid pun tak ada. Waktu pakcik guard ni cakap dekat masjid pun tak ada, aku dah pelik lah. Sebab aku dengan dia ni tidur kat masjid. Aku tanyalah pakcik tadi, apa pasal tak ada pula kami kat masjid? Kami tidur kat masjid. Pakcik kata dia ada datang dalam pukul 4, tapi dekat masjid tu sunyi je. Tak ada apa benda yang berlaku, sunyi. Kami pun tak ada dalam tu. Time tu aku dah berdarah-darah. Kami tak tahu kami ada kat dunia mana. Sebab pakcik masuk pukul 4, gangguan tu masih lagi berlaku. Memang bising dalam masjid tu, macam mana boleh jadi sunyi pula kan. Aku pun ceritalah semua dekat pakcik ni, apa yang kami kena. Lepas tu pakcik ni gantilah kami punya cloaking yang tertinggal tu. Besok pagi tu, incas aku datang. Aku dengan dia ni minta izin incas aku untuk balik ke rumah lah, kami nak rehat. Sebab kami pun dah tak sedap badan. Sampai je kat rumah kami terus tidur. Okey, tamat sudahlah cerita aku untuk kali ni. Kalau korang berminat tentang kisah-kisah seram yang pelik ni, korang bolehlah subscribe channel ni dan tekan button bell untuk ketahui kami punya update-update yang akan datang. Tak lupa juga untuk tekan like dan komen di video ni. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.